Assalamualaikum, hai, saya Nurfarina Nazra binti Muhammad Fairuz, pelajar Diploma Pendidikan Islam di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perbezaan individu dan faktor mempengaruhinya. Mari kita tengok. Kita masuk kepada pengenalan asas psikologi 2.1. Psikologi adalah kajian jiwa dan tingkah laku manusia di mana ia mengenai dalaman diri seseorang individu tersebut. Psikologi adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia haiwan secara saintifik. Masuk kepada aspek-aspek perbezaan individu. Yang pertama adalah fizikal. Apakah itu fizikal? Fizikal adalah perbezaan yang diwarisi atau individu unik kerana ia ciptaan baru. Ia dapat dilihat secara luaran. Contohnya, paras rupa, bentuk, saiz, tinggi dan lain-lain. Perbezaan ketara apabila umur mereka meningkat. Kita dapat lihat di sini, fizikal boleh kita lihat ketika umur seseorang meningkat lebih tua daripada umur asalnya. Contoh lain adalah perbezaan kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Ketika bayi, kanak-kanak lelaki bersaiz lebih besar sedikit berbanding kanak-kanak perempuan dan ia akan berterusan sehingga sekolah rendah. Ketika umur 11 tahun, kanak-kanak perempuan mempunyai ketinggian dan berat badan yang sama dengan kanak-kanak lelaki. Tetapi ketika umur 12 tahun, kanak-kanak perempuan mencapai kematangan lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Yang kedua adalah kognitif atau lebih dikenali sebagai mental. Kecerdasan mental individu sangatlah berbeza dari segi keupayaan berfikir logik, belajar, mengira. Contoh perbezaan kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan dalam bidang tertentu adalah kanak-kanak lelaki lebih baik berbanding kanak-kanak perempuan dalam bidang matematik, bidang yang penyelesaian masalah. Tetapi kanak-kanak perempuan lebih baik berbanding kanak-kanak lelaki dalam bidang masakan, jahitan, mata pelajaran yang tugasan. Seterusnya adalah emosi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, emosi membawa maksud perasaan jiwa yang kuat. Okey, kita tengok. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau sesuatu kejadian. Emosi dapat ditunjukkan apabila merasa diri itu senang, kita marah pada seseorang, ataupun kita takut kepada sesuatu benda. Emosi melibatkan 4 aspek, iaitu yang pertama adalah fisiologi. Apakah itu fisiologi? Fisiologi adalah perubahan fizikal. Yang kedua adalah kognitif dan yang ketiga adalah tingkah laku dan yang keempat adalah pengalaman subjektif. Dan yang seterusnya adalah tingkah laku. Tingkah laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu yang dapat dilihat secara fizikal. Tingkah laku ini juga dapat diperhatikan, diukur dan dinilai oleh seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, seterusnya adalah sosial. Apakah itu sosial? Sosial adalah saintifik kajian bagaimana pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Perbezaan sosial mengikut ciri-ciri iaitu trait yang akan tentukan sama ada seseorang individu itu seseorang yang pemadu, pendiam, gugup dan sebagainya. Sosial juga boleh dikatakan sebagai seseorang individu itu boleh berinteraksi baik dengan masyarakat dan persekitarannya. Seseorang pakar dalam bidang sosial telah mengemukakan konsep dalam menjelaskan reaksi unik individu terhadap situasi. Mempunyai 5 iaitu yang pertama kecakapan, yang kedua mengikut, yang ketiga jangkaan, yang keempat nilai dan yang kelima adalah rancangan. Kita pergi kepada tajuk seterusnya adalah rohani atau nilai. Rohani adalah satu bentuk pembinaan yang menjadikan perkembangan rohani sebagai tujuan bagi kehidupan insan dan sebab kejadiannya. Setiap individu bagi mereka adalah latar belakang yang berbeza kerana agama mereka tidaklah sama. Mereka beragama yang berasingan, contohnya seperti Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada tajuk bakat atau sinonimnya adalah minat.
apakah itu bakat dan apakah itu minat. Bakat atau minat adalah kebolehan semula jadi yang ada pada diri seseorang. Contohnya seperti minat membaca buku, minat berbasikal. Minat juga boleh diperkatakan dipengaruhi oleh rakan, ibu bapa dan orang sekeliling. Sebenarnya adalah perwatakan. Apa yang kita fahami, perwatakan ini adalah sifat seseorang, karakter seseorang itu. Perwatakan boleh dijelaskan lagi melalui ciri lahirlah seperti tingkah laku. Contoh tingkah laku adalah seorang yang pemalu, pendiam, peramah. Yang terakhir adalah penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa dapat menguasai sesebuah bahasa dengan lancar. Jika seseorang itu dapat menguasai sesebuah bahasa, dia dapat memupuk budi bahasa dalam dirinya. Dalam penguasaan bahasa juga dapat memupuk perpaduan kaum dan dapat mengekalkan sesebuah bahasa kepada di masa akan datang. Seterusnya adalah faktor penyebab perbezaan seseorang individu. Yang pertama adalah faktor baka. Baka adalah sifat yang boleh diwarisi oleh keturunan pada benda hidup dan genetik. Baka juga menentukan ciri-ciri fizikal seseorang, contohnya warna rambut, kulit, mata. Perangai kanak-kanak juga dipengaruhi oleh baka. Jika baik ibu bapanya, maka baiklah anaknya. Seterusnya adalah faktor persekitaran. Persekitaran mempengaruhi aspek perbezaan individu seperti budaya, norma, keluarga, media massa yang bersifat sosial, kerohanian dan emosional. Faktor seperti amalan jagaan anak, kesihatan dan pemakanan dan kualiti sekolah. Persekitaran juga dapat dilihat, contohnya anak angkat. Kajian mendapati IQ anak angkat adalah sama dengan IQ keluarga angkat mereka. Sekian sahaja daripada saya, Nafal Najrah binti Muhammad Fairuz. Saya memohon maaf jika ada kesalahan daripada saya. Assalamualaikum.